Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, maka dapat kita sama-sama lagi pada kali ini untuk kita meneruskan pengajian kita, pembelajaran kita walaupun di musim PKP ini. Mudah-mudahan usaha kita ini diberkati dan menjadi sebab kepada datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian Al-Quran, pelajaran yang ke-6 di bawah tajuk larangan mempersendakan agama. Baik, kita lihat dahulu objektif pada pembelajaran tajuk ini, iaitu membaca dan memahami surah Al-An'am ayat 70. Kita nak baca dan kita nak faham ayat yang bakal kita baca nanti. Yang kedua, mengetahui bentuk perbuatan mempersendakan agama. Kita nak tengok juga apakah bentuk perbuatan, cara perbuatan yang dikira mempersendakan agama. Yang ketiga, memahami cara menjaga kesucian agama Islam. Cara nak jaga kesucian agama Islam tu macam mana? Supaya agama Islam tu kekal dipandang tinggi dan dimuliakan oleh seluruh dunia. Yang seterusnya menjawab soalan di bahagian deskripsi. Juga Ustaz sediakan soalan kebat untuk panduan kepada kamu semua. Baik. Kita lihat kepada ayat 70 surah Al-An'am ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana Ustaz akan baca, kemudian Ustaz akan bimbing. Ustaz akan bimbing bacaan, seterusnya barulah Ustaz akan terangkan maksud terjemahan bagi ayat ini. Baik, kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Okey, baik. Kita lihat satu persatu daripada awal. Pertamanya wadha. Wadharilladzi wadha. Masa sebut huruf dzal, maka kita letakkan lidah di bawah gigi. Di bawah tempat gigi yang tajam ni. Wadha. Okey, sama juga dhi, dhi. Wadharil ladzina ittakhadhu. Wadharil ladzina ittakhadhu. Okey. Dinahum, di. Begitu juga dal kita letakkan kurang sedikit daripada dal, iaitu di bahagian gusi, di umbi pada gigi tu. Umbi gigi atau gusi tempat tumbuh gigi tu. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا. Pastikan dengung masuk ke hidung. لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْ. Jangan ambil wara. Buka mulut sikit, dapatkan makhrajnya di bahagian awal halqum. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. وَغَرَّتْهُمُ حَيَاةُ الدُّنْيَا. Okay. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Okay.
Angin jangan banyak sangat. Kasabat. Sikit dia. Laisa laha min Laisa laha min dunillahi waliyun. Waliyun, jangan waliyun, jangan rapatkan. Waliyun wala syafi'un. Wala syafi'un wa in dengung nipis. Wa in ta'dil kulla adlillah jangan baca adlillah yu'khadh minha jangan tidak ada ain sini la yu'khadh minha yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu jangan ubsilu bima kasabu. Okay. Lahum syarabun min hamimin jangan syarabum min hamimin. Muncungkan mulut untuk ambil wa. Hamimin wa azabun alimun. Dengung? Alimun bima kanu. Sama kan? Bima kanu yakfurun. Baik, itu sedikit bimbingan berkaitan dengan bacaan ayat 70 surah Al-An'am ini. Baik, kita lihat pula kepada maksud atau terjemahan bagi potongan ayat. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, maknanya ialah dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Jangan berkawan dengan dia. وَذَرِ الَّذِينَ, tinggalkan mereka. Orang mana? Orang yang jadikan agama itu sebagai la'iban, sebagai mainan, walahwan dan gurauan. Agama itu mereka jadikan sebagai bahan gurauan sahaja. Okay, jadi kalau kita nak buat lawak pun, jangan buat perkara-perkara yang berkait dengan agama kita. Seterusnya, wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Kenapa mereka bersikap begitu? Kerana mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Wa dzakir bihi, dan ingatkanlah. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran. Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka. Wa dzakir bihi, ingatkan mereka dengan Al-Quran. Kenapa nak ingatkan? Sebab tak dalam kurungan, iaitu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka. Tubsala nafsum bima kasabat. Terjerumus ke dalam neraka tadi, dia disebabkan apa-apa yang telah mereka usahakan. Disebabkan apa yang telah mereka buat, maka mereka dihumbankan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', dan tidak ada baginya pelindung, dan tidak ada juga yang memberi pemberi syafaat selain daripada Allah. Tak ada waliyun pelindung, syafi' penolong. Tak ada orang yang boleh menolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha, dan jika hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Di hari akhirat, bila mana seorang yang tidak beriman, seorang yang mempersendakan agama, yang akan diazab oleh Allah SWT, mereka nak tebus diri mereka dengan apa jua perkara, pasti tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka.
Mereka itu orang yang mempersendakan agama itu, mereka akan dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah. Kenapa? Kerana kerja buat mereka, kerana apa yang mereka telah lakukan di atas dunia. Macam mana keadaan mereka? Lahum syarabum min hamim. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak. Syarab, minuman min hamim, daripada walaupun kita kata air di sini, daripada air, kita sebut air kerana dia cair, tetapi dia adalah merupakan bahan bakaran ataupun lava ataupun cairan daripada api neraka. Bayangkan jika kita minum satu minuman yang daripada besi yang telah pun cair, dimasukkan ke dalam badan kita, pastinya seluruh badan ini akan hancur kerana kepanasan tersebut. Kalau kita mengambil air panas pun kita tak larat, apatah lagi jika itu daripada besi ataupun daripada bahan bakaran dalam neraka. Wa azabun alim, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, terhadap kerana apa yang telah pun mereka kufurkan di atas muka dunia dulu. Kita lihat bentuk perbuatan mempersendakan agama. Satunya berasa bangga mempersendakan nama Allah, mempermain-mainkan nama Allah dengan rasa bangga. Maka ini satu bentuk perbuatan mempersendakan agama. Yang kedua, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah. Mengejek sunnah Rasulullah. Rasulullah ajar kita, bila mana kita makan, ada makanan yang melekat pada jari kita, kita menjilat jari. Mungkin ada orang bila makan di hotel, mereka kata, jangan buat gitu. Apa pun menjilat jari ini suatu perbuatan yang memalukan. Contohnya. Jadi, ini juga suatu perbuatan, suatu perkara yang dikira mengejek, menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghina golongan ulama dan orang soleh. Ini kita kena sangat berhati-hati. Jika kita berhadapan dengan para ulama dan orang-orang yang soleh, jangan sekali kita menghina mereka. Jangan sekali kita celupar mulut mengata-ngata kepada mereka. Golongan para ulama ini, kita disuruh agar kita berhusnuzan kepada mereka. Kita bersangka baik kepada mereka. Selagi mereka tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama secara terang-terangan, maka janganlah kita cuba-cuba untuk menghina ataupun mempermainkan mereka. Yang keempat, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Al-Quran perlu ditafsir mengikut pandangan ulama. Kita kena tengok kitab-kitab tafsir. Jangan kita tafsirkan Al-Quran ikut sesuka hati kita. Yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Menyanjung perbuatan maksiat, berbangga dengan perbuatan maksiat. Ada orang berbangga dengan bercakap dengan kawan-kawannya, dia berzina, dia buat itu tanpa rasa bersalah, bahkan merasakan bahawa dia merupakan orang yang hebat, mampu, boleh buat benda-benda yang sedemikian, dan ini dikira sebagai suatu perkara yang termasuk dalam mempersendakan agama. Yang keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ini menjadikan orang itu termasuk dalam mempersendakan agama, dan secara tak langsung perkara-perkara yang kita sebutkan ini boleh membatalkan agama Islam, menjadikan seorang itu tidak lagi dikira sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bertaubat, mereka mengucap 2 kalimah syahadat semula, barulah mereka akan diterima semula ke dalam agama Islam. Cara menjaga kesucian agamanya macam mana? Satu, memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat. Banyakkan program membimbing masyarakat ke arah ilmu pengetahuan, keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah. Cuba contohi, belajar sirah, belajar hadis, tengok apa pribadi yang ditonjolkan oleh Rasulullah, kita cuba contohi, kita cuba ikut apa yang nak yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meningkatkan kualiti ibadah fardu dan sunat demi menjamin keutuhan akidah. Maknanya bila kita jaga ibadat fardu, kita tambah lagi dengan ibadat sunat, maka ia memberikan kekuatan kepada akidah kita untuk lebih bertahan, menjadikan akidah kita, keimanan kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meninggalkan segala perbuatan yang boleh
mencemarkan kesucian agama. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak elok, perbuatan maksiat. Maka dengan itu kita dapat jaga agama kita. Yang kelima, mengamalkan tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan. Tugas kita kalau kita nampak ada benda-benda yang tak baik, benda-benda yang berdosa yang dilakukan, kita mesti mencegah, menghentikan perkara itu. Kita juga disuruh agar kita ni menganjurkan orang lain berbuat kebaikan. Ini dia panggil amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman berat kepada pesalah. Jadi bagi kerajaan, bagi pihak berkuasa, dia sediakan undang-undang yang ketat supaya orang takut untuk melakukan perkara bagi mempersendakan agama. Kita juga boleh berdoa. Kita lihat ada doa yang ditinggalkan kepada kita untuk kita menjaga keutuhan agama kita, iaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau kita boleh doa dalam bentuk jamak, dalam bentuk ramai. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon petunjuk-Mu, ya Allah. Memohon petunjuk-Mu, memohon takwa daripadamu, dan memohon agar terhindar daripada perbuatan yang tidak baik dan tidak meminta-minta. Al-ghina mana kaya? Apa mana kaya? Kita tidak meminta-minta daripada orang lain. Kesan mempersendakan agama, satunya boleh membatalkan iman. Tengok bagaimana Allah SWT nyatakan di sini. Firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Maksudnya ialah, sekiranya kamu bertanya kepada mereka, kenapa pertanyaan itu? Kenapa kamu persendakan agama? La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nescaya mereka akan berkata, kami saja-saja je, kami bermain-main, kami bergurau-gurau je. Lalu, katakan pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Adakah kepada Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu mempersendakan. La ta'tadhiru, jangan kamu nak meminta maaf ataupun nak berlepas diri hari. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah menjadi kafir selepas kamu beriman. Ni orang persendakan agama. Jadi ini dalilnya. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman. In na'fu an ta'ifah minkum, kalaupun kami mengampunkan satu kelompok kamu, nu'adzib ta'ifatan, kami akan menyiksa satu kelompok yang lain. Kenapa? Bi'annahum kanu mujrimin, kerana mereka ini dari kalangan orang-orang yang pendosa, yang banyak melakukan dosa. Okey, kesan yang kedua iaitu tidak dipandang Allah di akhirat. Apa makna Allah tak pandang? Allah tak pandang di akhirat, semua orang perlu kepada pertolongan Allah. Tiba-tiba Allah tak pandang dia, usahakan tolong, Allah tak peduli dengan dia. Maka Allah biarkan dia berada dalam kesiksaan, dalam kesengsaraan di hari akhirat. Kita lihat firman Allah, alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan, orang-orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai mainan, la'iban, main, wagha, dan juga senda gurau, wa gharratumul hayatud dunya, dan mereka ini dipedaya oleh kehidupan dunia. Falyawma nansahum, maka pada hari ini nansahum, kami lupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadha, kerana mereka tak pernah ingat pun hari kebangkitan ini, mereka tak pernah ingat pun tentang hari akhirat ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan kerana mereka dulunya ayat-ayat Allah ni mereka enggan tengok, mereka enggan beriman, mereka enggan percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhirat Allah biarkan mereka, Allah lupakan mereka, dan jadikan mereka berada dalam kesengsaraan.
Kesan mempersendakan agama yang ketiga, tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Tak ada kejayaan dunia akhirat. Firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jangan kamu berkata dengan apa yang disifatkan oleh lidah kamu al-kadhib. Lidah kamu cerita tu benda dusta. Hadza halalun wa hadza haramun. Kamu cerita ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kamu mereka cipta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bohong je. Allah tak cakap pun kamu cakap halal, ini haram. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang mereka suap pendustaan terhadap Allah, mereka itu tidak akan berjaya. Pengajaran ayat. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Jauhkan diri kerana nak jaga kesucian Islam. Kali ni Ustaz guna demi. Nak sambung ayat ni supaya dia jadi ada dua komponen, dua bahagian yang boleh menjadikan kita dapat dua markah penuh. Kita mestilah sentiasa memberi peringatan kepada orang yang mempersendakan agama dengan berpandukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Ketiga, kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah dengan siksaan api neraka. Azab oleh Allah dengan siksa api neraka. Yang keempat, kita mestilah mempertahankan kesucian Islam dengan pendekatan yang terbaik. Guna pendekatan yang terbaik supaya Islam sentiasa dipandang tinggi oleh seluruh masyarakat dunia. Soalan kebat. Makan pada siang hari di tempat terbuka pada bulan Ramadan. Ini instrumen dia. Kemukakan hujah anda bagi mengatasi situasi berikut. Jadi soalan sebenar bagi soalan ini, bagaimana mengatasi perbuatan makan di siang hari secara terbuka di bulan Ramadan? Senang cerita, bagaimana menangani masalah orang tak puasa? Okey. Jadi jawapan dia, menasihati pelakunya bahawa perbuatan itu adalah merupakan kesalahan yang besar. Kerana ia seolah-olah mempersendakan agama. Okay, kesannya maruah agama Islam akan terjaga. Kalau kita jaga, Islam ni tidak akan dipandang rendah. Kalau kita tak jaga, orang kata, apa orang Islam tak puasa? Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan dalam diri agar tidak termasuk dalam golongan yang mempersendakan agama. Jadi, ini contoh sahaja bagi jawapan soalan kebat. Pelajar-pelajar boleh kembangkan kepada soalan-soalan yang lain. Jadi nampaknya kita dah sampai kepada penghujung. Klik di bahagian bawah deskripsi, di bahagian bawah video untuk menjawab soalan yang Ustaz sediakan. Dan Ustaz ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe video ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada lebih ramai pelajar atau lebih ramai yang memerlukan bimbingan. Mudah-mudahan kita semua akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.